Okey, Assalamualaikum Tuan. Boleh kita ganggu sebentar? Boleh. Okey, nak tanya, Tuan ada anak di tingkatan 3 tak? Ada. Ada. Ya. Sekolah mana tu? Sekolah Menengah Imtiaz Uduk Alpat Melaka. Okey, Jo, since Tuan ada anak tingkatan 3, kalau boleh kita dapat respon Tuan mengenai beberapa perkara berkaitan pentaksiran tingkatan 3 lah ya. Okey, Tuan pernah tak dipanggil oleh pihak sekolah maklumkan mengenai format, mengenai pentaksiran yang baru menggantikan PMR ini? Ya, ada. Pihak sekolah telah buat beberapa taklimat lah untuk kita parent. Dan pasal macam mana format PT3 ni. Cuma format tu dia bagi tahu tu dalam dah setengah tahun lah kan. Something yang macam a bit rush lah bagi kita kan. Jadi pandangan Tuan agaknya selepas Tuan ditaklimatkan berkenaan PT3, kemudian dah lihat sendiri anak menduduki ujian PT3, ya, mungkin Tuan ada pandangan perbezaan anak Tuan. Mungkin sebelum ini yang kita tahu mereka di tingkatan 3 akan menduduki PMR, tapi bentuk pentaksiran yang baru ini ialah PT3. Mungkin Tuan ada nampak kelainan tak? Memang saya rasa banyak kelainan dia, sangat ketara. Apa yang saya faham lah dari masa taklimat tu, PT3 dari segi konseptual, teoretikalnya memang satu yang bagus. Nak tingkatkan pemikiran anak-anak, nak tingkatkan budak punya daya keupayaan pemikiran. Cuma saya sebagai parent, apa yang kita risau dari segi pelaksanaan lah. Yang kita harap pelaksanaan ni ianya lebih mungkin kali pertama ni a bit sedikit kata rush ke apa. Cuma mungkin masa depan tu sedikit teratur dan ditambah baikkan lagi lah. Yang penting dengan format yang ada, integriti semua pihak tu sangat penting bagi parent. Sebenarnya bagi saya keputusan last one thing lah. Yang penting adalah setakat mana keputusan tu diberi betul-betul meningkatkan budak anak-anak ni punya keupayaan. Sebab macam kalau dulu dia dapat A on paper because maybe dia punya memory is good kan, tapi dia punya keupayaan bila keluar to real world they cannot meet the challenge kan. Tapi kalau betul-betul apa yang kita lahirkan tu dapat diserapkan dari segi cara berfikir, cara meningkatkan daya pengetahuan, menarik minat dia untuk lebih tahu banyak benda dalam bidang pembelajaran masa depan tu, satu yang baguslah kan. Memang saya rasa buat masa sekarang ni perlu dibaik pulih lah daripada PMR yang dulu. Sebab PMR dulu kata tu academy and based on siapa yang ingat exam oriented lah kan. Tapi PT3 ni bila nak jadi assessment macam ni, integrity benar important. Tu yang saya rasa penting lah. Okey, salah satu yang kita taksir dalam komponen pentaksiran tingkatan 3 ialah instrumen pelbagai untuk mata pelajaran sejarah dan geografi. Ia bukan lagi dilaksanakan secara ujian bertulis, tapi dia lebih kepada konsep kerja kursus, kajian kes, yang mana murid kena cari maklumat, kena laksanakan temu duga, kena cari bahan. Jadi sejauh mana pandangan Cik lah apabila mengetahui tentang komponen pentaksiran ini? Memang saya kata tadi itu bagus, memang patut. Cuma bila katakanlah guru-guru di assess berdasarkan kepada keputusan semata-mata, mungkin bila student buat tu dia tidak buat dengan sepenuh hati ataupun dengan dia buat dengan banyak bantuan daripada pihak guru untuk menaikkan dia punya prestasi, kena naikkan markah whatever kan. Kalau biar betul-betul, kalau biar guru tu ajar betul-betul, biar budak ni, biar student ni jawab dengan own creativity kan. I think bila dia dah pemikiran dia dah being developed and the creativity being developed kan, benda ni dia boleh hasilkan something yang a lot better lah.
Okey, kita ada juga komponen ujian lisan ya, ujian lisan bertutur dan ujian lisan mendengar. Kalau dulu anak-anak kita usia 17 tahun peringkat SPM kita akses melalui ujian lisan, tapi melalui PT3 anak-anak kita ni sudah mula ditaksir lisannya, kemahirannya di tingkatan 3. Jadi bagaimana Tuan melihat perkembangan ini? Bagus sebenarnya. Sebab saya pernah keluar negara. Kawan saya ajak saya untuk melihat macam mana dia conduct satu kursus kat sana. Budak sekolah rendah kan, dilatih untuk bercakap, creative thinking, even mind mapping dia ajar masa budak tu dah dapat lagi kan, and masa umur dalam 8-9 tahun. So bila student didedahkan peringkat awal, memang sepatutnya public speaking, fear of speaking lah, something like that kan. Macam lisan tu memang student kita ni sometimes they are good in academic, but when come to speaking they cannot speak kan. So memang patutlah. Okey, sejauh mana pula Tuan sebagai parent membantu anak-anak dalam menghadapi PT3 ni? Sebenarnya sebagai parent, sebab secara ikhlasnya, sebab ini exam first time, kali pertama, kita pun tidak clear sangat masa ianya pertama dilaksanakan. Apa yang kami buat hanyalah memberi semangat supaya dia, sebab ada masanya anak-anak ni dia rasa macam lemah semangat lah, sebab dengan kali pertama dengan benda tukar sana sini kan, tapi kita bagi semangat dan kita selalu encourage dia orang untuk yang mengatakan benda ni memang yang lebih baik kan, walaupun jangan risau pasal result is second matter, but matter is dia punya keupayaan lebih develop daripada PMR dululah kalau dia buat lagi. Okey, akhir sekali, apa agaknya cadangan yang Tuan nak berikan kepada pihak kementerian untuk pelaksanaan PT3 di masa akan datang? Cadangan saya, satu, ianya patut diteruskan dan baik boleh diperbaiki dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaan sangat penting, very important pelaksanaan. And then integrity semua peringkat lah sebelum dan selepas exam. Sebab dan saya rasa memang bagus kalau P3 ni dia nak jadi macam self-regulated exam, semuanya access dengan cikgu. Tapi integrity yang penting lah, supaya student tu tidak merasa diskriminasi ke apa. Okey, so terima kasih banyak-banyak atas masa Tuan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.